Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut nadi suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Pagi ini saya ingin mengongsikan sebuah artikel yang dipetik daripada syahbudin.com.net bertarikh 15 Oktober 2022. Tajuk artikel, Zahid Hamidi dan Tok Mat yang tak bersih wajar undur diri. Ismail Sabri lebih berwibawa kepalai kempen Barisan Nasional. 15 Oktober 2022 diterbitkan di syahbudin.com.net. Berita penuh berdasarkan pengakuan Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapannya di Perhimpunan Agung MIC beberapa hari yang lalu, bukan saja dirinya yang diakuinya tidak bersih, tetapi juga beberapa pemimpin BN lain termasuk Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan. Katanya Muhammad atau Tok Mat adalah termasuk dalam senarai menunggu untuk didakwa. Dirinya yang sedang dalam perbicaraan mungkin mudah difahami apa yang tidak bersihnya itu. Tetapi barangkali Zahid Hamidi juga tahu apa yang tak bersihnya timbalannya itu pula. Kalau tidak, takkanlah beliau berani menyebutnya secara terbuka dan di depan kamera. Kalau kita kecundang, nasib kita lebih buruk daripada PRU14 lalu. Bukan saja saya akan kena dakwa, tetapi juga Tok Mat yang namanya turut dalam senarai untuk didakwa sama, katanya dalam ucapannya itu. Tambahnya lagi dalam ucapan itu, bagi mengelakkan semua ini, BN mesti menang dengan dominan dalam PRU15 akan datang. Ujar beliau yang videonya itu sekarang ini menjadi tular bertebaran sehingga ke ceruk pedalaman kampung di seluruh negara. Dengan apa yang diucapkannya itu, yang semua orang faham bahawa beliau dan Tok Mat adalah tidak bersih. Kedua-dua mereka sebenarnya tidak patut lagi untuk mengepalai kempen BN dalam PRU15 ini. Zahid Hamidi ialah Presiden UMNO dan pengurus CBN. Manakala Tok Mat Hassan pula adalah Timbalan Presiden UMNO, Timbalan pengurus CBN dan juga merangkap pengarah pilihan raya Barisan Nasional. Keberadaan kedua-duanya yang diakui sendiri tidak bersih oleh Zahid Hamidi itu pasti menjadi persoalan di mata pengundi. Lebih-lebih lagi jika mereka turut bertanding sebagai calon. Mereka bukan saja meletakkan BN dalam keadaan yang diragui, bahkan dengan bertanding pula ia menjadikan seolah-olah mereka ada kepentingan dalam kemenangan yang ingin dicapai BN, iaitu untuk melepaskan diri daripada pendakwaan. Oleh kerana video ucapan Zahid Hamidi itu sudah tersebar luas ke seluruh negara, selain rakyat di bandar dan separa bandar lebih dulu menontonnya, malah pengundi di luar negara juga dapat menontonnya. Ini dengan sendirinya telah meletakkan peluang kemenangan BN tidaklah secerah seperti sebelum ini. Tidak ada pengundi mahu memberi undi kepada BN, lantaran mereka sedar kemenangan yang dicapai hanya akan digunakan untuk mengelakkan diri kedua-dua pemimpin itu, khususnya daripada sebarang pendakwaan. Bagi mengelakkan nasib buruk menimpa Barisan Nasional, Zahid Hamidi dan Tok Mat Hassan bukan saja tidak wajar bertanding lagi, malah wajib untuk menyerahkan tugas mengeplai kempen BN
bagi PRU 15 ini kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Sebagai Perdana Menteri yang juga adalah pos terbaik kepada kempen PRU 15 untuk BN dan UMNO, Ismail Sabri mampu membawa lebih keyakinan kepada BN jika beliau diamanahkan memikul tanggungjawab tersebut berbanding Zahid Hamidi dan Tok Mat yang tidak bersih itu. Lebih berwibawa lagi, tidak seperti Zahid Hamidi yang masih ada kes mahkamah dan dirinya diakui sendiri tidak bersih bersama dengan Tok Mat. Ismail Sabri sebaliknya tiada apa-apa kes yang mencalarkan imejnya. Ditulis oleh Sahabuddin Hussein 15 Oktober 2022. Diterbitkan di sahabuddin.com.net. Denyut Nadi Suara Rakyat terus gemar di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Kita jaga kita. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku. Kita jumpa lagi pada berita akan datang. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sekarang ini yang menjadi paling hangat diperkatakan di media sosial adalah tentang huha-huha, cakap-cakap di antara Presiden PAS, Tok Guru Hadi Awang. Saya boleh katakan beliau adalah tokoh agama Islam yang nombor 1 di Malaysia pada ketika ini, tuan-tuan dan puan-puan. Beliau adalah seorang tokoh agama Islam yang pastinya akan memberikan pendapat yang akan memberikan pengaruh besar kepada pengundi-pengundi Islam Melayu di Malaysia. Apa yang berlaku adalah kemarin Tok Guru Hadi Awang memberikan kenyataan yang memang panas. Dia memberikan penjelasan sebab kenapa dia tidak mahu, PAS tidak mahu bekerja sama dengan UMNO. Iaitu dia betul-betul menekankan, malah dia mengakui bahawa PAS tidak boleh bekerja sama dengan UMNO kerana di dalam UMNO masih keruh. Pemimpin-pemimpinnya tidak mau bertobat. Dan dia kata, pemimpin-pemimpin UMNO perasuah, terima rasuah. Ada pemimpin-pemimpin UMNO yang rakus kuasa. Ini pasti akan membuat banyak pengundi terkesan. Mana tidaknya? Siapa yang tidak akan terpengaruh dengan kata-kata ahli agama nombor 1 di Malaysia? Pada pendapat saya, tuan-tuan dan puan-puan, ini memang agak ditunggu oleh ramai musuh-musuh politik Zahid Hamidi, musuh-musuh politik UMNO. Kenyataan ini akan mengubah banyak perkara, terutama bagi mereka yang betul-betul percaya apa yang dinyatakan oleh Tok Guru Hadi Awang. Tetapi sangat sukar untuk tidak dapat percayai kerana beliau adalah seorang tokoh agama. Dan takkanlah seorang tokoh agama mau buat cerita yang pelik-pelik tak betul pula, betul tak? Dan apa yang terjadi hari ini, Zahid Hamidi mengeluarkan satu kenyataan bahawa dia kecewa dan dia juga mengeluarkan kenyataan yang bagi saya, pendapat saya baca artikel itu berbaur satu peringatan dan mungkin ada juga ugutan lembut. Malah Zahid Hamidi berkata, kalau dia mau, dia boleh saja mengaibkan Presiden PAS itu. Tetapi kerana dia berakhlak, dia simpan itu dan tidak mahu untuk mengaibkan. Tetapi pada pendapat saya, bukan ini jawapan yang betul daripada Zahid Hamidi. Jawapan yang betul, yang patut dilakukan oleh Zahid Hamidi adalah menafikan perkara itu. Zahid Hamidi kena nafikan bahawa di dalam UMNO, pemimpinnya rakus kuasa. Zahid Hamidi kena nafikan bahawa di dalam UMNO pemimpinnya penerima rasuah. Zahid Hamidi kena nafikan kata-kata Tok Guru Hadi Awang bahawa pemimpin UMNO tidak bertaubat. Itu yang Zahid Hamidi perlu nafikan. Bukan dia perlu untuk lawan balik Tok Guru Hadi Awang dengan ugutan bahawa dia boleh juga mengaibkan. Tak ada kesudahan tak semua ini.
Tetapi Zahid Hamidi sekarang berada di kasut. Di situasi yang amat berat. Dia perlu perjelaskan kepada 3 juta ahli UMNO. Pertama. Kedua, dia perlu perjelaskan kepada 30 juta rakyat Malaysia bahawa perkara yang disebut oleh Tok Guru Hadi Awang, ahli agama Islam dan juga penegak bangsa Melayu di Malaysia nombor 1. Dia perlu menafikan itu. Bukan dengan cara mengugut semula. Bukan untuk mengugut semula. Tapi dia perlu nafikan. Perkara yang memang tidak dijangka oleh seluruh Malaysia apabila Zahid Hamidi dalam ucapannya di dalam pertemuan yang besar di MIC itu direkam pula di video. Lepas itu menjadi tular seluruh Malaysia. Malah bukan Malaysia saja, seluruh dunia. Dan dia nafikan bahawa dia kata ucapannya itu dispin oleh musuh-musuh. Macam mana mau spin? Sudah jelas-jelas dia kata, kalau kita kalah, kita akan, begitulah, apalah. Dan dia sebut juga nama-nama. Beraninya dia sebut nama-nama tuh. Maksudnya betul lah bahwa nama-nama itu berisiko untuk dihadapkan di pendakwaan. Tidak akan didakwa di Malaysia ini. Malaysia kita ada undang-undang perlembagaan, kita ada kedaulatan undang-undang yang betul. Tak akan dihadapkan ke mahkamah kalau tiada apa-apa masalah. Malaysia bukan negara hutan, bukan. Kita bukan haiwan, kita bertamadun. Orang hanya bawa perkara yang perlu di mahkamah. Tak akan ada manusia di dunia ini, terutama di Malaysia secara spesifik, tak akan ada orang di Malaysia ini dengan sembarangan, tak ada apa-apa hal bawa orang pergi mahkamah, dakwa di mahkamah. Kecuali ada angin bertiup, sehingga pokok bergoyang. Istri saya kata, tak akan pokok bergoyang kalau tak ada angin. Zahid Hamidi kenapa takut? Kalau PRU, kalau tiada kesalahan. Kecuali memang ada kesalahan yang boleh didakwa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya terus terang, kedua-dua parti UMNO dan parti PAS, saya tidak undi. Kenapa? Kenapa? Sebab belum tahu lagi ada bertanding atau tidak di tempat saya. Kalau ada, terpulang kepada saya lah, mau undi siapa? PAS kah? UMNO kah? Atau apa-apa? Tetapi yang pasti, tuan-tuan dan puan, tidak dapat dinafikan sama sekali bahawa kenyataan daripada Tok Guru Hadi Awang ini akan mempengaruhi undi Melayu Muslim, Melayu Islam di Malaysia. Ini betul-betul panas. Jadi, Zahid Hamidi kena nafikan perkara itu. Jangan ugut balik, nafikan. Nafikan bahawa di dalam UMNO tidak ada itu. Tapi macam mana mau nafi? Benda tu memang sudah ada, cuma seorang sudah masuk penjara lah. Banduan Najib Razak sudah dipenjara 12 tahun, 210 juta. Paling best lagi bonus, buy one free one. Suami masuk penjara, istri pun masuk penjara. Terbaik. Belum lagi banduan, bakal banduan. Rosma Mansur, lagi parah. 10 tahun penjara, 10 tahun penjara, 970 juta denda. Macam mana mau cari, aku pun dah tahu. Okey. Apa pendapat kamu? Sila komen. Denyut Nadi, suara rakyat terus bergema di channel ini. Minta maaf saya tidak banyak video hari ini sebab saya sibuk. Kita jumpa lagi. Kita, jaga keluarga, cintai keluarga, jaga anak-anak, jaga istri dengan baik. Kita jumpa lagi pada berita akan datang. Bye-bye.